Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa ahsin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah dengan izin dan taufik daripada Allah, kita dapat teruskan lagi pembacaan daripada kitab Ightinam Al-Fawaid fi Syarhi Qawa'idil Aqaid. Kita berhenti muka surat 157 wa qad qala fi risalah al-Qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala fi risalati al-Qudsiyah. Imam Ghazali sebut dalam risalah Qudsiyah dia menceritakan tentang berkaitan isu kasbul abdi. Kata dia, fa ammal qudratu fa wasfun lil abdi wa khalqun lirabbi. Adapun kudrat yakni kudrah, dia panggil kudrah al-hadithah. Kudrat makhluk ini itu sifat bagi hamba dan dia makhluk bagi Tuhan. Kudrat yang ada pada hamba, dia itu sifat hamba. Dengannya hamba bersifat, dia berkudrat, dia ada sifat kudrat. Dan kudrat itu juga ciptaan Tuhan, makhlukun lirabbi walaysat bikasbil lahu. Dan dia bukan kasab bagi Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Yang nisbah kasab itu bagi hamba, laysat bikasbil lahu ay lirabbi. Okey, bukan ni walaysat bikasbil lahu laysat bikasbil lil abdi lahu ay lil abdi. Jadi kudrat pada diri hamba itu dia kudrat sifat hamba, ciptaan Tuhan, dan tidak ada usaha pada hamba padanya. Laysat ay laysatil qudratu bikasbil lahu ay lil abdi. Tapi kudrat itu bukan usaha hamba. Sebab apa? Kudrat itu bukan kita mengusahakan, kita diberi oleh Tuhan. Jadi sifat-sifat kita yang Tuhan beri itu, orang tak panggil usaha kita. Laisat bikasbil lahu, bukan kasab bagi hamba, kerana dia itu Tuhan beri. Okey. Dia nak bezakan apa? Nak beza dengan yang kedua ni. Wa ammal harakatu, adapun gerak itu, fa khalqul lirabbi, dia itu ciptaan bagi Tuhan, makhluk Tuhan. Wa wasful lil abdi, dan dia wasaf sifat bagi hamba. Maka hamba itu mutaharrik, bergerak. Wa kasbun lahu, dan kasbun usaha hamba. Kerana apa? Kerana harakah hamba itu hamba yang mengusahakannya. Nampak beza? Jadi harakah itu kita nisbahkan kasbun lil abdi, usaha bagi hamba. Lain dengan kudrat tak ada jalan kasb bagi hamba. Kudrat itu Tuhan yang beri. Dia benda yang daripada alam daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, kerana sesungguhnya harakah itu khuliqat, dicipta atau terjadi dia, maqduratan, dan dia itu diletak dalam kemampuan, biqudratin, dengan kudrat, hiya wasfuhu, yang mana kudrat itu ialah sifat bagi hamba.
Fakanat lil harakati, maka adalah bagi harakat itu nisbatun ila sifatin ukhra, dinisbahkan kepada sifat lain, tusamma kudratan, dinamakan kudrat. Wa tusamma bi'tibari tilkan nisbah, dan dinamakan dengan i'tibarkan nisbah itu kasban, dinamakan sebagai kasab usaha. Nampak tak sini? Dia kata sekarang ni kena faham. Dalam berlakunya sesuatu gerak harakah itu kan. Dia pengarang Imam Ghazali dia buat datang dulu. Pertamanya berlaku sesuatu gerakan ataupun perbuatan ikhtiari dengan kudrat kan. Kudrat hadithah, kudrat hamba. Kudrat hamba ni dia itu sifat bagi hamba kerana dia ada pada diri hamba. Dan dia ialah makhluk Tuhan kerana Tuhan cipta dia. Dan dia bukan usaha hamba, sebab tidak ada jalan pada kita nak menentukan kudrat itu kan, tak ada. Jadi laisat kasban lahu. Okey. Adapun gerak yang terhasil dengan sebab kudrat tadi, dia itu khalqun li rabbi, dia tetap Tuhan yang cipta, makhluk bagi Tuhan. Wasfun lil abdi, sifat bagi hamba kerana berlaku gerak pada diri hamba, maka disifatkan hamba tu mutaharrik. Wa kasbun lahu, dan dikatakan usaha hamba. Dikatakan usaha hamba. Kok mana tu? Fa innaha, kerana harakat itu khuliqat, dia dicipta, terjadi maqduratan, dengan dalam makdur, dalam kemampuan, dalam leluasa dan kemampuan, bi qudratin hiya wasfuhu, dengan kudrat yang mana kudrat ini sifat kepada hamba. Kerana itu dinisbahkan gerak kepada hamba. Fakanat lil harakah nisbatun ila sifatin ukhra, maka adalah bagi harakat itu nisbah kepada sifat lain yang dinamakan sebagai kudrah, dan kudrah tusamma bi'tibari tilkan nisbah kasban. Fakanat lil harakah nisbatun ila sifatin ukhra tusamma kudrah. Nisbah kepada sifat yang satu lagi. Mana? Dinisbahkan kepada sifat yang satu lagi dinamakan kudrat, dan dinamakan i'tibar nisbah itu sebagai kasban. Jadi dia termasuk dalam kudrat hamba, dan itulah dipanggil sebagai kasab. Nampak? Dipanggil sebagai kasbun dan usaha. Okey. Bila begitu, fa kaifa yakunu jabran mahdhan, bagaimana mungkin kita namakan dia itu jabran mahdhan? Macam mana boleh jadi jabariyah? Sebab ada penisbahan kudrat hamba yang dinamakan sebagai kasbun itu, maka tidak berlaku di situ jabran mahdhan. Digagahi semata-mata. Wa huwa bid-darurati, dan dia dengan secara darurah, secara mudah, tak perlu fikir panjang, tak perlu nazar panjang-panjang. Yudraku at-tafriqatu, dapat difahami at-tafriqatu, dapat difahami perbezaan bainal harakati al-maqdurati, antara gerak yang duduk dalam kekuasaan hamba, dalam kemampuan hamba lah kita panggil, dalam kemampuan hamba, war ra'datid daruriyah, dan ra'dah, rasa getar, bergetar yang luar kawalan. Kan kita bila sejuk kan kita getar kan, getar itu bukan kita kawal. Ra'dah ad-daruriyah, getar yang luar kawalan kita. Secara darurah kita boleh beza gerak yang mana kita mengusahakan gerak, dan gerak yang mana kita luar kawalan kita. Maka perbezaan itu menunjukkan bukan kita semata-mata duduk dalam jabrun mahdun, bukan. Dalam kita kata dalam kekuasaan, atau nak kata mana jabrun ni, dalam digagahkan semata-mata, bukan. Bukan kita digagahkan dan dipaksa. Bahkan ada di sana aspek dinamakan sebagai kasbun wa ikhtiyar. Okey. Wa kaifa yakunu khalqan lil 'abdi. Okay, itu hujah ini menolak kepada pandangan Jabriyah.
yang mengatakan bahawa tak ada beza af'al al-ittirari dengan ikhtiyari. Tak ada beza. Kita ni dalam kawalan dan gagahan Tuhan. Kita ni dalam paksaan, jabrun, paksaan. Tak ada apa-apa pilihan langsung. Jadi dengan hujah ini dapat kita tolak pandangan Jabriyah. Okey, sekarang ni Imam Ghazali bawa aspek yang kedua pula. Wa kaifa yakunu khalqan lil 'abdi, dan bagaimana kita nak kata dia itu ciptaan dan perbuatan bagi hamba. Qadariyah dia kata perbuatan hamba ikhtiari itu khalqun lil 'abdi, ciptaan dan perbuatan hamba. Okey, Imam Ghazali kata macam mana boleh kata ciptaan dan perbuatan hamba? Wa huwa la yuhitu. Terima kasih. Wa huwa la yuhitu ilman, dalam keadaan hamba itu tidak dapat meliputi ilmunya bitafasili ajza'il harakati al-muktasabati wa a'dadiha. Macam mana kita kata itu perbuatan ciptaan hamba, padahal hamba itu la yuhitu ilma, tidak dapat meliputi ilmunya bitafasili ajza'il harakah, dengan perincian juzuk-juzuk gerak al-muktasabati yang dia usahakan wa a'dadiha, dan bilangannya. Masa kita gerak tu kita tahu tak gerak berapa kali, berapa sentimeter, berapa inci, banyak mana tenaga yang kita gunakan untuk menggerakkan langkah yang kita langkah itu. Kita tahu tak? Tak tahu. Jadi kita sekadar gerak lah. Kita tahulah nak gerak jauh mana, tapi banyak mana yang kita gunakan tenaga kita. Kalau kita betul-betul pencipta bagi gerak, nescaya kita kena tahulah tafsil gerak banyak mana, jauh mana, mana tenaga kita nak guna, nak simpan. Kadang-kadang kita buat tak tahu tak? Buat tak tahu. Contohlah senang. Nak apa? Kita nak apa nama ni? Nak tembok guna panah. Tak. Kita duduk anggur banyak mana kan, tapi ingatnya sampai kepada sasaran, rupanya tak sampai. Kita pun tambah sikit lagi. Tapi kita tahu tak banyak mana, kita tak boleh ukur tu. Tak boleh ukur. Kalau betul lah yang kita yang menciptakan perbuatan kita boleh ukur. Macam orang buat game kan. Buat game, buat apa nama ni, buat perisian. Kan boleh ukur kan. Dia nak tak banyak mana, berapa poin nak pergi ke apa nama ni, bahagian mana, benda ni besar mana, kan boleh ukur kan. Jadi di situ pada perbuatan kita itu, kita tidak mengetahui ilmu kita dengan tafsilan juzuk-juzuk pergerakan dan bilangannya. Macam bila begitu, macam mana boleh kita kata itu ciptaan dan perbuatan kita? Wa idza batala tarafani, apabila batal kedua-dua hujung, kedua-dua tepian tadi, maknanya belah Jabariyah pun batal, belah Qadariyah pun batal, lam yabqa illa liqtisadu fi li'tiqadi, maka tidak tinggal lagi kecuali mestilah iktisad, pertengahan pada i'tiqad. I'tiqad mesti i'tiqad yang duduk di pertengahan. Bukan pengundi atas pagar. Orang zaman sekarang dia akan cari pengundi atas pagar untuk memberi sokongan. Kerana didapati bahawa apa nama ni, masyarakat lebih ramai sekarang yang melihat dan berada di atas pagar. Contohlah. Jadi belah Jabariyah pun tidak, belah Qadariyah pun tidak, yang naknya di tengah-tengah. Jalan tengah al-iktisad, iaitu yang pertengahan pada i'tiqad ini. Biduni tafrid wala ifrat, tak mencuaikan dan tidak melampau. Okay? Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali wa huwa apa makna? Huwa tu al-iktisad fil i'tiqad tu. Kita duduk di pertengahan pada i'tiqad itu. Anna lil abdi, bahawa kita i'tiqadkan bagi hamba itu kudratan, nama akhar. Hamba itu mempunyai kudrat, kemampuan, taqtarinu bil hadithi, yang menyertai dengan perkara baharu yang kita nak buat, wala tu'athiru fih, tetapi dia tidak dapat memberi kesan. Hamba ada kudrat. Kudrat itu yang menyertai taqtarinu bagi hadis, perkara yang kita nak buat.
Hadis itu perkara baharu yang kita nak buat. Namun kudrat itu la tu'athiru fih. La tu'athiru fil hadis. Tidak memberi kesan pada apa yang kita nak buat tu. Bal kama qala ba'du syuyukh. Bahkan sebagaimana kata oleh sebahagian daripada ba'du syuyukhina, sebahagian daripada guru kepada guru-guru kita al-fasiyin yang duduk di Fas, di Morocco rahimahullah, dikata apa? Madhabuna anna lana kudratan hadithatan lasna biha naqdiru. Bagi kita ada kudrat yang baharu, lasna biha naqdiru, yang mana tiadalah kita dengannya jadi naqdiru, mampu. Jadi mampu maknanya kita mampu memberi kesan. Khaliquna abaha itlaqaha. Khaliquna, namun pencipta kita Allah Ta'ala, abaha itlaqaha, mengharuskan kita itlaq, ada kudrat. Kita, mazhab kita ahli sunnah, kita ada kudrat baharu, tapi kita tidak ada naqdiru aitu nu'athiru, kita tak boleh memberi kesan. Namun Allah mengharuskan kita, menyebut kita ada kudrat. Fi qawlihi, pada firman Tuhan, min qabli an taqdiru alaihim. Ni kisah apa ni? Kisah buruh tak? Kisah berkaitan dengan buruh. Siapa di apa ni? Hirabah. Hirabah, qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Awal ayat dia kau ingat. Illa alladhina tabu. Betul lah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun alim wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim wa lahum fil akhirati 'adzabun illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Dalam kubah, dalam jenayah, orang yang melakukan hirabah. Hirabah ni makna kita kata rompakan lah, perompok jalanan. Orang melakukan rompakan ni, mereka ini hukumannya apa? Antuqattalu an yuqattalu au yusallabu an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dibunuh atau dan disalib ataupun dipotong secara silang. Au yunfa minal ard, atau dihalau negeri. Jadi antara dalam ayat ni Tuhan kata balasan hukuman hudud bagi hirabah ni macam itulah. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu taqdiru, kamu mampu tangkap mereka. Kecuali perkara ini, mereka ini taubat dulu sebelum kamu tangkap. Taqdiru ni makna mampu. Itu tidakkah Tuhan menisbahkan min qabli an taqdiru? Tuhan nisbahkan kamu mampu. Itu dia punya istishhad dia. Dia punya syahid dia ialah Tuhan menisbahkan khana abaha itlaqaha fi qawlihi min qabli an taqdiru. Sebelum kamu mampu menangkap orang yang melakukan hirabah, mereka taubat, maka tidak dikenakan hukuman hudud hirabah. Tak kenalah. Beralih ke tengok bunuh kena kisah macam biasa. Lepas tu tak mau kisah dia. Kalau berlaku kerosakan kena ganti, curi kena hukum macam biasa, tapi hukuman hirabah tak kena. Nampak? Jadi itu syahid dia bahawa boleh kita kata manusia ada kudrat. Ada kudrat, tapi kudrat yang tidak memberi kesan. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, wal kalamu fi hadhihi al mas'alati tawilun, dan perbincangan pada masalah ini tawilun arid, panjang.
Panjang dan juga lebar, makna perbincangan panjang ni berkaitan dengan usaha ni. Wa qad dzakara al-Imam Abu Hamidin, dan telah menyebut Imam Abu Hamid Imam Ghazali, annal khilafa fiha, pada masalah kaun ini ataupun kudrah hadithah, lam yazal min ladun khalqi adama, sentiasa ada sejak daripada penciptaan Nabi Adam ila halum majara, siapa ke dak habis. Makna isu ini isu yang pertamanya sangat panjang dan isu tak selesai sejak cerita sampai ke akhir. Apa dah? Jadi kita payahlah. Faham tak? Makna zaman ulama-ulama yang tulis kitab, dia masih ada orang pening. Masih ada orang pening masalah kasbun ni. Masalah kasbun ikhtiar. Orang hak pening tak boleh lah. Takkan selesai lah. Tak mustahil selesai. Tapi makna dari segi melihat apa yang berlaku, Imam Ghazali kata tidak akan sudah sejak daripada Nabi Adam wahal sehinggalah tidak ada kesudahan, sehingga lagi akan datang. Okey. Tak berpegang dengan pegangan benar ada. Yang masih tak faham lalu dia mengambil fahaman yang salah juga ada. Ahli sunnati, dan mazhab ahli sunnah fi dzalika, pada demikian itu, riyati wadamil jabriyati, dia keluar daripada tahid, dia tu terkeluar di antara tahid ni nak ambilkan pada ayat Quran, min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan, di antara min baini farthin, daripada tahid. Mana tahid tu untuk mana? Dalam usus dalam perut kita. Wadamin, dan juga darah. Darah itu duduknya mana? Di tekak ni lah. Orak-orak darah ni banyak di tekak. Antara perut dan juga darah, apa dia keluar? Labanan khalis, susu yang bersih, yang melegakan orang yang minum. Sa'ighal lisyari. Jadi antara perut dan juga leher ni, keluar di dada itu susu. Perumpamaan dia duduk di tengah, dia keluar daripada tahid qadariyah. Tahid qadariyah. Qadariyah kata tahid. Wadamil jabriyah. Darah jabriyah. Antara lagi ringan. Jadi bukan campur, jangan salah faham. Jadi kata ahli sunnah tu mencampurkan antara qadariyah dan jabariyah, bukan. Dia tu suci sendiri, tak campur. Ayat itu tak kata campur pun. Campur tahid dengan darah tak jadi. Takkan jadi susu. Jangan faham campur. Tak. Perumpamaan buat pada contoh binatang kan. Kok dia atau kok kambing dan juga perut kambing. Tengah tu kan ada susu dia kan. Jadi itulah suci. Mana qadariyah yang diumpamakan macam tahid, ataupun jabariyah yang diumpamakan macam darah. Orang tanya, dua tu mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Antara al-farq dengan dan. Sebab apa? Apa farq? Ada putus-putus suara ke? Tolong. Agak tak teruk lah. Orang lain macam mana? Cuba.
tarik belakang sikit kalau boleh tarik lah tu. Lama dah ke tu? Putus ke sikit ke? Ulama kata teruk darah lagi. Sebab darah kata suci. Kalau tahid ni setengah mazhab Ahmad, tahid haiwan tak kena najis. Tak. Tak kena najis. Darah tu siapa? Jabariyah. Jabariyah. Ada yang ujuhkan gitu. Tapi dari segi jijik najis, jijik tahid. Tapi dari segi kenajasatuhu, ada lagi masalah putus-putus lagi. Kalau putus lagi nak balik lah. Saya buat salib. Ada putus lagi? Tak ada lah. Kalau ada putus maklum ya. Okey. Ala kuliah jawapannya suara putus-putus. Jadi kat mana tu silap? Ke nak tengah tu pula. Tengah apa ni? YouTube live. Okey. Kita sambung balik pada tadi. Okey, suara boleh dengar jelas Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik tadi. Dia kata wa madhhabu ahli sunnati fi dhalika kharijun min baini farthi qadariyah wa jabriyah wa huwa labanun khalisun sa'igun lisyaribin, iaitu susu yang suci yang menghilangkan dahaga bagi orang yang melegakan. Sa'ig maknanya legakan bagi orang yang minum. A'ni, maksud aku kaunal insan, keadaan manusia itu majburan, digagahi, fi aini ikhtiyarihi, pada diri pilihannya. Okey. Manusia itu digagahi pada diri pilihannya. Ini juga kalam ini banyak tafsiran ulama pada nak memaham. Ada mengatakan makna itu digagahi untuk memilih. Ada juga tu. Majburan fi aini ikhtiyarihi, digagahi pada diri pilihannya. Makna pada pemilihnya itu dia digagahi untuk memilih. Tuhan beri kepadanya kemampuan dan juga ikhtiar tersebut. Wa hadainahu najdain, kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi Tuhan suruh pilih jalan. Itu sebahagian yang nak menafsirkan kalam ini. Tengok kata ni, nota kaki nombor 4 tu, kita baca sikit Syekh Nizar sebut ni. Wa hadhihi ibaratul Imam Al-Ghazali fi kitab at-tauhid wa tawakkul min al-ihya. Ini ibarat Imam Ghazali bila menceritakan tentang dalam kitab tauhid dan tawakkul daripada kitab ihya dia. Idh qala ba'da kalam law inkashafa al-ghita'u, kalaulah terangkat hijab, la arafta annal insana fi aini al-ikhtiyari majburun, kamu akan mengetahui manusia pada diri pilihan dia itu digagahi. Fa huwa idzan majburun 'ala al-ikhtiyar, maka dia itu digagahi untuk pilih, digagahi atas pilihan. Thumma qala al-Imam Al-Ghazali fa fi'lun nari fil ihraq, maka perbuatan api pada membakar, masalan jabrun mahdhun, itu semata-mata digagahi semata-mata. Tak berlaku tu Tuhan buat. Wa fi'lullahi ta'ala ikhtiyarun mahdhun, perbuatan Tuhan pula itu pilihan semata-mata, dia yang milih. Wallahu apa ni ya, maka dalam apa nama ni, dalam disebut yakhtaru ma yasha'u wa yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar, Allah yang buat setiap perkara dan dia yang memilih. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi kamu pilihan.
Dengan makna pilihan sebenar-benar tu, perbuatan Tuhan tu, dia memilih ikhtiyarul mahdud. Wa fi'lul insani ala manzilatin bainal manzilatain. Duduk antara manzilah bainal manzilatain. Kedudukan antara kedua kedudukan. Bukan jabrun mahdun, bukan ikhtiyar mahdun. Dia ada usaha, maka fa innahu jabrun ala ikhtiyar. Kerana dia itu dipaksa atas pilih. Fa talaba ahlul haq lihadza ibaratan thalithatan, maka menuntut oleh ahli haq bagi ini ibarat yang ketiga. Lamma kana fannan thalithan, tak kala ilmu tasawuf ini, ahli haq ni ulama-ulama sufi lah, dia dianggap satu ilmu yang ketiga. Fa'tamu bihi fi kitabillah, maka mereka fa'tamu bihi, mereka mengikut padanya dengan kitabullah. Fasammuhu kasban, maka mereka menamakan kasbun. Ahlul haq ni umum masuk bagi makna ahli sunnah lah kita. Ahlul haq ni makna ahli sunnah wal jamaah. Bila mana apa yang diberi kepada manusia itu manzilah baina manzilah. Dia sini kan dia kata manzilah baina manzilatain kan. Jadi kalau ikut tu istilah tu pinjam istilah Mu'tazilah lah. Tapi bila mana fatalaba ahlul haq lihadza ibaratan tal, maka ahlul haq cari ibarat yang ketiga supaya dok tiru golongan Mu'tazilah ni. Kalau tiru golongan dia macam kita ikut dia lah. Ni kita jangan ikut dia. Kita buat parti sendiri. Jangan ikut parti-parti orang. Contoh, kita buat istilah yang ketiga. Apabila ini ilmu fannan thalithan, ilmu yang asing, maknanya bukan kita mengikut pada ahli kalam Mu'tazilah. Waqtamu, dan mereka mengikut padanya dengan kitab Allah. Mereka mengikut istilah yang Tuhan guna dalam Quran. Fasammuhu kasban, maka mereka menggunakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Tuhan sendiri menggunakan lafaz kasbu. Apa yang dinamakan asalnya manzilah baina manzilata ini diguna istilah Quran kasbun. Ya? Faham tak? Kemudian wal naqtasir, dan hendaklah kita naqtasir, kita berpadanan, cukuplah ala hadzal qaul, atas perkataan ini, wabillahi taufiq, dengan Allah Taala sajalah taufik. Jadi untuk faham tentang ni rasa cukup dah dengan huraian yang dibawa oleh Syekh Ahmad Zarruq untuk kita faham konsep usaha dan ikhtiar hamba tu. Di manakah kedudukannya pada perbuatan Tuhan. Wa qawluhu ala ahsanil wujuhi, di atas sebaik-baik wajah. Allah Ta'ala buat itu atas sebaik-baik wajah. Wa akmaliha, sesempurnanya. Wa atammiha, sesempurna. Wa a'daliha, dan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, li'annaha sadarat an kamali ilmin, kerana segala perbuatan Tuhan itu datangnya, lahirnya daripada kesempurnaan ilmu Tuhan. Wa kudratin wa iradatin, lahir daripada kesempurnaan ilmu, kudrat dan iradat Tuhan. Fa bihasbi dzalika, maka berdasarkan itu, falaisa fi fi'lihi ta'ala qabihun, maka tidak ada pada perbuatan Tuhan itu perkara yang keji, yang hina. Perbuatan Tuhan semua comel. Bal kullu syai'in fil wujudi bin nisbati li bari'ihi la ahsana minhu wa la abda'a. Bahkan setiap sesuatu pada wujud yang ada ini, nisbah kepada bari'ihi, penciptanya, tidak ada yang lebih indah daripada, dan tidak ada yang lebih hebat daripada. Sebab apa? Sebab segala perbuatan Tuhan itu Tuhan buat berdasarkan kesempurnaan ilmu, kudrat dan iradatnya. Okey, boleh Maka kata Syekh Ahmad Zarruq, wa ala hadza, atas inilah yang bagi an yufhama, sayugia difaham, ma yuzkaru anil imam,
pandangan atau perkataan yang disebut daripada Imam Abi Hamid Al-Ghazali min qawlihi, daripada perkataan dia. Atas penerangan inilah kita kena faham perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata mana? Laisa fil imkani abda'u mimma kan. Tidak ada pada imkan ini, tidak ada pada wujud yang mungkin ini yang lebih indah, lebih hebat atau lebih indah daripada apa yang dah ada. Makna wujud imkan ni, makna wujud mungkin yang ada ni, tak ada dah hak lebih indah daripada tu. Kok mana datang apa nama ini, kritikan ni. Bila yang kritik pun ulama juga, bila mereka tidak faham kehendak Imam Ghazali tu. Tidak faham daripada kehendak Imam Ghazali itu, maka mereka kata, mana boleh, seakan-akan kita kata Tuhan tak boleh membuat yang lebih indah lagi, Tuhan tak boleh buat yang lebih cantik, lebih hebat lagi. Makna kudrat Tuhan situ je. Dipandang kat tu. Imam Ghazali maksudkan lain. Okay. Maka fakullu ma kana wa ma yakunu, apa yang telah berlaku dan lagi akan berlaku, idza kana, apabila dia berlaku, fala abda'a minhu, maka tidak ada yang lebih elok, lebih indah daripadanya. Kalau boleh ada hak lebih indah daripada apa berlaku, wa illa lazima qusurul ilmi, nescaya jadilah terhad ilmu Tuhan, kudrat dan iradat Tuhan padanya. Jadi Tuhan, ilmu Tuhan tu tak sempurna lagi. Makna benda yang ada ni tiba-tiba bukan ada dengan tidak, kita kata ada lebih hak molek lagi. Makna Tuhan buat tu tak pandai. Tuhan tentukan benda itu berlaku dengan sifat itu. Tiba-tiba kita kata ada yang lebih indah, sepatutnya lebih indah pada. Makna Tuhan buat tadi dalam keadaan kurang pada ilmu, kudrat dan iradatnya. Wantifa'u hikmatil hakimi anhu, dan ternafi hikmah Tuhan yang maha bijaksana padanya. Jadi kalau begitu, maknanya maknanya apa? Kalau kita kata salah perkataan Imam Ghazali tadi, maknanya kita akan membawa kepada qusuril ilmi wal qudrati wal iradati fihi. Nampak? Wa hadza khilafu ma yafhamuhu, dan ini menyalahi apa yang oleh sebahagian manusia min qasri kalamihi. Mereka faham daripada qasri kalamihi, pada menhadkan kalam Imam Ghazali ala ma kana fil madhi, atas apa yang telah berlaku pada al-madhi, masa yang telah lalu, duna i'tibarin bima yakunu idza kana, tanpa mengiktibarkan apa yang akan berlaku ketika mana dia berlaku. Duna i'tibari ma yakun idza kana, tanpa mengambil kira apa yang akan berlaku bila berlaku. Idh yalzamu alaihi, kerana lazim atasnya, qusurul qudrati biwajhim ma, lemah dan kurangnya kudrah pada apa-apa aspek. Wa huwa batilun, dan ini batil. Kok mana? Orang faham kalam Imam Ghazali melihat kepada apa? Melihat kepada benda yang telah berlaku. Contohlah ulama yang mengkritik kalam Imam Ghazali, laisa fil imkani abda'u mimma kan. Dia kata, contohnya berlaku, lahir Zaid rupanya gini. Dah. Bila kita padankan dengan kata Imam, maknanya tidak ada yang lebih indah daripada apa yang telah berlaku. Dah takkan Tuhan tak boleh nak jadikan Zaid lebih handsome, lebih segak, lebih pandai, lebih ni. Jadi lemahlah Tuhan. Dia faham kat tu. Tanpa dia perhatikan bahawa dia. Itu kata qasri kalamihi ala ma kana fil madhi, melihat benda yang telah berlaku. Dia tidak iktibarkan benda yang lagi akan berlaku bila berlaku nanti. Ini benda yang Zaid berlaku dah. Perkara ma yakun, yang akan berlaku nanti. Bila berlaku, macam mana Tuhan akan jadikan perkara itu? Nak kata Tuhan buat dalam keadaan tak sempurna? Tak boleh. Tentu buat berdasarkan ilmu dia, kudrat dan iradat yang sempurna. Hak tak berlaku lagi ni. Hak tak berlaku lagi ni. Nampak? Katakanlah Tuhan berlaku dalam keadaan
Tidak sempurna ciptaan tu. Bila kita kata ciptaan Tuhan tu tak sempurna, tidakkah kita menisbahkan sebelum berlaku ilmu Tuhan dah azali dah, perbuatan kudratnya kan. Maka Tuhan tidak sempurna, maka tidak sempurna ilmu Tuhan. Nampak tak? Jadi jawapannya hak Imam Ghazali sebut tu kena dah. Hatta hak telah berlaku ataupun lagi akan berlaku, semuanya dengan ketentuan Tuhan yang sempurna. Dah kenapa kita nampak hak ni lebih, orang ni lebih, hak ni kurang? Nisbah pada sama makhluk. Kerana kita terhijab daripada hikmat Tuhan buat. Kita terhijab daripada hikmat hak Tuhan buat. Kenapa dia ni kurang? Tak? Kenapa dia ni kurang? Tak cerdik pula tu. Contohlah. Huduh pula tu. Contoh. Kita terhijab daripada hikmat hak Tuhan buat, kita nampak tu kurang. Kita nampak je. Kita tak tengok benda komedo. Maknanya kalau tak ada dia seorang ni, mungkin jadi rosak sistem. Rosak sistem. Apa Tuhan ciptakan, katakanlah kalau makhluk dia bab 1 viva Tuhan cipta dia gitu. Bodoh. Tak. Kenapa Tuhan cipta binatang tu? Tidakkah lebih baik, lebih indah pada tu? Dah lah, tak boleh makan. Biak pula senang. Paling senang biak dia. Patutnya biar boleh makan kita tak? Tapi tak. Kerana terhijab daripada hikmat. Mungkin lama-lama sikit nampak dah. Supaya apa? Supaya tak berebut daging hak halal. Orang hak suka tu makan hak tu. Tak lah. Kalau semua makan hak halal belaka, bubuk juga. Tu pun daging pun mahal juga lah ni. Nampak? Jadi hikmat itu terhijab. Maka kita nisbahkan nampak kurang pada aspek kita. Sebab itu hak disebut oleh Ghazali itu betul dah. Kullu syai'in 'iqdul jauhar hilyatul husnil mahibi. Dalam syair Syekh Abdul Ghani An-Nablusi dia kata kullu syai'in 'iqdul jauhar hilyatul husnil mahibi. Setiap sesuatu tu iqdul, permata yang tinggi nilai, permata dan intan permata. Hilyatul husnil mahibi, pakaian bagi keindahan dan juga kehebatan Tuhan. Dia mazhar dan juga Allah tajallikan pada setiap perkara itu keindahan dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kullu syai'in iqdul jauhar. Itu fahaman ahli sufi. Dia tidak melihat sekadar zahir saja. Sebagaimana orang yang melihat saja ya'lamuna zahiral hayatid dunya, mereka lihat zahir saja. Okey. Id yalzamu alaihi kusulul qudrati biwajhimma, kerana lazim atasnya akan jadi terhad dan kusul, lemah ataupun terhadnya kudrat Tuhan dengan apa-apa wajah walaupun sebahagian. Dikira macam Tuhan buat nanti benda hak tak sempurna, boleh lebih sempurna lagi. Wa huwa batilun, dan ini batil. Okey. Wa ma waqa'a min tafsiril imami, dan apa yang berlaku daripada penafsiran al-imam Imam Ghazali lihadzal kalam, bagi kalam ini, fil iktisar, pada menghadkan perkara itu, ba'idun anil afham, itu jauh daripada kefahaman. Jauh daripada kefahaman. Fala yu'awwalu alaihi, maka tidak boleh kita pegang di atasnya. Kok mana ni? Kalau tengok nombor 1 tu, nota kaki, yushiru, Imam Ahmad Zarruq mengisyaratkan ila tafsir Imam Ghazali li maqalatihi fi siyaqi dzikriha. Pada menyebutnya kalam dia itu, pada sebut dia kata, tengok ihya ni lah. Wala adhunnu annahu yushiri ila tafsir Imam Ghazali biha ibarah fil imla alladhi fassara bihi ba'd al mushkilat al ihya.
id qala fihi wal yatahaqqaq anna kullama qadahu wa yaqdihi min khalqihi bi ilmihi wa iradatihi wa qudratihi anna dhalika ala ghayatil hikmati wa nihayatil itqan. Hendaklah kamu tahqiqkan setiap apa yang ditentukan daripada hamba-Nya ialah dengan ilmu dan iradat serta kudrat, dan semua itu berlaku ala ghayatil hikmah, sehabis-habis hikmat, wa nihayatil itqan, wa mablaghi judatis sun'i, dan sehabis-habis keindahan penciptaan, liyaj'ala kamala ma khuliqa dalilan kamala ma khalaqa dalilan qati'an wa burhanan wadihan ala kamalin fi sifati jalalihi almujibati li ijlalih. Dalil di atas bukti yang jelas di atas sempurnanya sifat-sifat keagungan yang mewajibkan untuk diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Falau kana kullu ma khalaqa naqisan bil idafati ila ghairihi mimma yaqdiru ala khalqihi wa lam yakhluqhu lakana yadhharu an-nuqsanu al-mudda'a ala hadzal wujudi min khalqihi. Kalaulah ada setiap apa yang diciptakan itu kurang nisbah kepada lainnya yang dia mampu buat tapi dia tak buat, nescaya akan zahirlah kekurangan yang didakwa pada kewujudan ini daripada makhluknya. Kama zahara ala man khalaqahu naqisan fi ashkhasin muayyanah liyadulla biha ala kamali ma khalaqahu min ghairi dhalika. Sebagaimana zahirnya daripada sebahagian ciptaannya kurang yang tertentu pada orang tertentu untuk menunjukkan atas sempurnanya makhluk selain daripadanya. Wa yakunul jam'u min babil istidlal ala ma suni'a minan nuqsan qat'an. Maka jadilah yakunul jami' segala istidlal tadi dari bab istidlal ala ma suni'a minan nuqsan, apa yang dibuat daripada kekurangan secara qat'i. Ini dalam Ithaf Imam Zabidi, dia mensyarahkan kepada mensyarahkan pada kalam Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimma kana. Maka dia kata wa hadza khilafu ma yafhamu ba'dun nas min qasri kalamihi ala ma kana fil madi duna i'tibari. Baca dah tu. Wa ma waqa'a min tafsiril imam li hadzal kalam fil iktisari ba'idun anil afham fala yu'awwalu alaihi. Jadi apa yang berlaku pada tafsiran imam fil iktisar ala ma kana, benda yang telah berlaku itu jauh daripada kefahaman. Jadi kalam itu laisa fil ibda' laisa fil imkan abda'u mimma kana saja. Tak. Kerana apa yang telah berlaku itu jauh daripada kefahaman sebenarlah. Bukan sekadar itu saja, bahkan ma yakun pun begitu. Ba'idun anil afham fala yu'awwalu alaih, maka tak boleh kita berpegang atasnya. Okey. Tengok kata Syekh Ahmad Zarruq, wa indi anna hadhil kalimata jarat minhu majral haqaiqi min ahliha. Pada aku, kalimah yang keluar daripada mulut Imam Ghazali ni, laisa fil ibda' laisa fil imkan abda'u mimma kan, ini perkataan yang lah keluar sebagai hakikat-hakikat yang keluar daripada ahli hakikat. Ini benda merujuk pada apa ni? Seakan-akan ilham yang Tuhan tuturkan pada lidah Imam Ghazali menceritakan tentang hakikat makhluk ini. Hakikat makhluk ini, hakikat terjadi pada makhluk. Jadi bila kalam itu zahir, maknanya boleh faham salah kan, tapi kalau diperhatikan elok-elok boleh faham dengan cara makna yang betul, tapi kena pemahaman yang tajam dan pemahaman yang disuluh dengan suluhan ilahi. Maka Imam Ahmad Zarruq dia kata, pada pandanganku kalam sebegini keluar daripada Imam Ghazali majral haqaiqi min ahliha, akan sebagai jalanan hakikat yang dituturkan oleh ahlinya, oleh ahli hakikat, ahli tasawuf yang Allah Taala beri ilham. Id tasduru bi hukmi tasrif, kerana dia lahir dan keluar dengan hukum tasrif. Tasrif ni makna luar, benda yang Tuhan tuturkan. Makna kita macam kita kata ini istilah tasawuf, hukum tasrif ni makna benda luar kawal. Luar kawal. Fayakununa fi fahmiha ka ghairihim, maka adalah dia pada memahamkan
Kalimah-kalimah ini seperti kalimah lain. Mana? Kena fahamkan wajah yang benar, bukan dengan wajah yang menyalahi bagi akidah dan menyalahi bagi pegangan. Wabillahi taufik, dengan Allah Ta'ala saja taufik. Jadi, kalam yang disebut, ni bukan berlaku pada Imam Ghazali sajalah. Pada ulama-ulama yang mana mereka ni al-mutamakkin ni, kadang-kadang kalam yang zahir tu pada zahir nampak silap. Tapi silap oleh apa? Oleh orang yang tidak ada mata hati untuk membaca kalam tersebut. Orang yang bukan ahli. Contoh dia, siapa sebut? Nahnu qaumun. Apa nama ni? Ghusna fi bahrin yaqifu fi syati'ihi al-anbiya wal mursalun. Ghusna fi bahrin yaqifu fi syati'ihi al-anbiya. Kami ni kaum menyelam dalam laut. Laut yang mana para nabi duduk di tepi saja. Kami ni kaum yang telah menyelam laut, yang mana para nabi hanya duduk di tepi saja, tepi patah. Nampak mana? Oh, ni kena lebihkan wali. Wali dok. Tak ada masuk situ. Bukan makna wali lebih pada nabi. Hasya wa kalla. Tak. Mereka yang sebut ni macam mana? Ada juga orang hok sebut gitu, dia faham gitu. Tapi hok ni jenis sesat ni batinnya. Dah ulama-ulama yang disebut ulama yang mereka memang diiktiraf akidahnya benar. Tiba-tiba keluar perkataan sebegitu. Itu kata bi hukmi tasrif ni. Kadang-kadang benda itu Tuhan tutulkan. Mungkin datang ahwal baginya. Maka tubik kalam-kalam yang zahirnya nampak macam salah. Salah lah. Macam mana boleh kata mu berenang, boleh menyelam, para nabi duduk tepi patah. Tapi bila orang yang ahlinya, dia tafsir bukan. Maksudnya, para nabi ni dah dahulu menyelam, mereka selamat balik semula ke tepi patah. Kami ni masih nak menyelam lagi, terkapal-kapal lagi dalam laut. Selamat ke tak tahu. Para nabi ni, mereka ni, dalam kedudukan maqam, tamkin, tetap teguh, Tuhan jaga. Mereka masuk, menyelam dalam lautan-lautan, mereka dah kembali duduk di tepi dah, selamat dah. Kami ni baru nak nyelam masuk. Jadi makna betul tak? Makna betul lah. Salah apa betul lah. Tunjukkan kedudukan Nabi lebih tinggi daripada golongan-golongan mereka ini. Tapi bila dilihat zahir gitu, memang boleh dipaham dengan makna salah. Ya? Sebab tu dia kata, idh tasduru bihukmi tasrif fayakununa fi fahmiha ka ghairihim wabillahi taufiq. Thumma qala, kemudian kata Imam Ghazali lagi, wa annahu hakimun fi af'alihi, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala maha bijaksana pada perbuatannya, adlun fi aqdiyatihi, dan adil pada segala ketetapannya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna af'alahu kullaha, perbuatan Allah kesemuanya, mutqanatun, teliti, indah, mawdu'atun bihikmatin, diletakkan dengan hikmat. Li'annal hikmata, kerana hikmat kebijaksanaan itu, taqtadil itqana wal ihkam, menuntut perkara itu jadi itqan, cermat, halus. Ihkam tu halus, halus dan cermat, indah dan juga bolehlah itqan ni makna kehalusan, kecermatan. Fahuwa la yaf'alu syai'an hamala, dia tidak melakukan perkara itu dengan benda yang kita kata tidak indah ataupun berterabur, tidak. Wa in fa'ala syai'an, jika Allah melakukan sesuatu, atqanahu, pasti ciptaan dia itu paling indah, paling teliti. Jadi hebatnya kalam ulama ahli sunnah kita, akidah Asy'ariyah kita, apabila dia gabungkan dengan tasawuf yang benar, pemahaman tasawuf yang sunni, dia akan melahirkan akidah tu kepada akhlak, sifat-sifat hati yang baik, sifat redha, sifat tawakal,
sifat mengharap. Tak. Buat apalah Tuhan buat aku gini? Tak. Buat apalah Tuhan orang lain berjaya, aku tak berjaya, aku gini. Buat apa? Dia tidak melahirkan sifat irja'. Jadi kita pun tak payahlah tinggalkan dunia, tinggalkan berusaha, tinggalkan belajar. Tak. Tapi dia melahirkan sikap apa? Kita jadi positive thinking. Fikir positif terhadap Allah Ta'ala dan kita husnuzan. Husnuzan dan yang melahirkan kita berusaha, lagi meningkatkan diri. Tapi benda berlaku katakanlah tidak sebagaimana kita nak, kita yakin ada hikmat yang mungkin kita tak tahu lagi. Mungkin tak tahu lagi. Nampak tak? Mungkin tak tahu lagi. Cumanya masalah yang akan menentukan. Only time. Lagu mana? Enya. Apa tak? Jadi hanya masa. Itu buat dari jom tu. Jadi bila sampai masa mungkin kita nampak rupanya apa yang Tuhan tentukan tu ada kebaikan, tapi kebaikan tak nampak segera. Nampak lewat. Ada diceritakan oleh ulama-ulama di Yaman ada mereka ni antaranya mereka akan hantarlah pelajar-pelajar mereka untuk pergi dakwah ni, masuk ke Afrika untuk pergi dakwah ni. Di Yaman mereka akan ambil manhaj untuk hantar pelajar-pelajar ni berdakwah. Maka seorang daripada murid pada syekh ni dia sakit mata. Ana pun pernah cerita sebelum ni kot. Sakit mata. Maka bila jumpa dengan tuan syekh, dia kata, "Syekh, aku sakit mata ni." "Oh, tak apa, baiklah tu, comel dah sakit mata tu." Lepas tu sakit mata, liba-liba mata jadi lagi teruk. Dah, sakit mata ni. Mata aku sakit ni, Syekh, macam mana ni? Tak apalah, sakit mata tu baiklah tu. Bukan baik tu sembuh. Makna comel lah sakit mata tu. Allah tentu sakit mata tu elok lah. Jadi murid dia, akhirnya mata dia tak kiranya macam sebelah mata dia tu sakit lah. Sakit. Mengadu Tok Syekh kata, comel molek lah sakit. Molek sakit. Akhirnya dia kata, apa pula kata, takkan sakit mata ni molek. Aku tanya je kali molek-molek juga. Akhirnya ditentukan dia bersama kawan-kawannya disuruh pergi berdakwah ke satu kawasan di Afrika lah. Maka tempat tu tak tahu bahawa kampung tu jenis orang karnibal, makan orang. Jenis orang makan orang. Kampung jenis makan orang ni. Iwak panggang, salah ke apa ikut lah. Jadi bila begitu tak lihat selamat diri lah. Akhirnya sebelum disembelih dan dimakan tu, dia akan diserahkan kepada Tok Bating. Tok Bating tu makna dipanggil sebagai tobik dan juga perawat dia. Serah tengok-tengok seorang, nak cek dulu supaya nak makan manusia ni mesti cek manusia ni ada penyakit tak. Ada HIV ke, ada COVID ke, benda cek dulu. Tok Batin tengok. Nak makan, makna orang bukan Islam pun pandai pilih makanan. Tak makan makanan yang bahaya ni. Jadi dia serah seorang-seorang untuk cek siapa giliran dia. Mu sakit mata tak boleh ni. Daging, kalau sakit mata ni menyebabkan daging dia tak molek untuk kita. Daging dia berpenyakit. Kalau kita makan dia ni, kita boleh penyakit sebab sakit mata tadi. Jadi ramai-ramai tu dia seorang selamat. Ramai-ramai tu dia seorang selamat. Sebab apa? Sebab sakit mata. Lepas tu lah dia jumpa dengan balik selamat dia jumpa dengan Syekh. Dia kata sungguhlah apa yang Tuhan tentukan tu itulah yang terbaik. Apa yang Tuhan buat tu terbaik. Tahunya mana? Tahunya masa orang lain kena makan, dia tak kena makan. Sebab apa? Sebab sakit mata. Okey. Maka fayakununa fi fahmiha kam. Tengok. Adlun fi aqdiyatihi. Wa in fa'ala syai'an atqanahu kama qala ta'ala allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang sebaik-baik mencipta setiap sesuatu. Thumma iqamatuhul asya'a, kemudian mendirikan Allah Ta'ala akan segala perkara itu. Tuhan menjadikan perkara itu tegaknya ataupun hidupnya, wujudnya manutun bil hikmah, dikaitkan dengan hikmat. Semua benda yang ada ni kait dengan hikmat.
La yajuzu an takuna li'illatin tajri bil gharad. Tidaklah berlaku dengan illah, sebab yang berlaku kerana ada tujuan. Bukan Tuhan buat kerana ada tujuan pada dirinya, tapi kerana perbuatan Tuhan itu datang daripada Allah yang maha bijaksana, maka setiap perbuatan ada hikmat. Bukan kerana illah yang berlaku kerana sebab gharad. Khilafan lil Mu'tazilah, menyalahi bagi Mu'tazilah. Idh law kana kadzalika, kalaulah berlaku demikian, mana? Kalaulah Tuhan buat tu kerana ada illah dan gharad yang ingin dicapai, tujuan dan matlamat, kana dzalika lakana naqisan li dzati, maka Tuhan tu jadi kurang pada dirinya. Tuhan kan jadi kurang lah. Sebab apa? Selagi mana dok buat, dok sempurna, maka wajib dia kena buat untuk jadi sempurna. Mustakmalan bil aghrad, dia hanya jadi sempurna dengan tercapainya tujuan-tujuan tadi. Baru berlaku, bila berlaku tujuan baru sempurna dirinya. Wa qalatil Mu'tazilah, tu berkata Mu'tazilah, biwujubi riayatil aslahi alaih. Wajib perbuatan Tuhan tu meraihkan perkara yang aslah, perkara yang lebih elok. Ada benda A dan B, Tuhan pilih, wajib pilih yang lebih elok. Manakah yang lebih elok? As-salah wal aslah. Antara salah, ini panggil prinsip as-salah, wujubus salah wal aslah. Prinsip wujub as-salah wal aslah di sisi Mu'tazilah ni. Wajib Tuhan buat yang elok dan lebih elok. Yang elok kalau banding dengan fasad, maka Tuhan wajib buat yang elok, solah. Dengan fasad Tuhan wajib pilih solah. Antara solah dan aslah, Tuhan wajib pilih aslah. A elok, B lebih elok, wajib Tuhan pilih B yang lebih elok. A elok, B fasad, wajib Tuhan pilih A yang elok dan tidak yang tak elok, fasad. Okay. Fa'aujabu alaihi khamsatan, maka mereka mewajibkan atas Tuhan tu 5. Wajib atas Tuhan buat 5. Ta'ala Rabbuna an qawlihim, maha suci Tuhan kita daripada perkataan mereka. Uluwan kabira, setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Tanzih lah ni. Mereka kata apa? Wajib Tuhan buat 5. Wahia al-lutfu, wajib Tuhan bersifat lembah lembut, belah kasihan. Wathawabu, wajib beri pahala. Wal-iqabu, wajib beri seksa, balasan. Wal-iwadu anil alam, Tuhan ganti kesakitan. Wa ma fihi salahun lil abdi, dan perkara yang ada kebaikan untuk hamba. Wajib Tuhan buat. Kalau Tuhan buat ni dok sempurna. Wa madhhabu ahli al-haq, fadli wal ihsan, dengan hukum kemurahan dan juga belah kasihan Tuhan. Tuhan beri pahala pun atas kemurahan Tuhan, belah kasihan. Tuhan ganti kesakitan tu dengan kemurahan Allah Ta'ala. La biwajhil istihqaqi wal luzum, bukan jalan mesti istihqaq, berhak dan juga mesti. Bukan hamba wajib dapat atas jalan berhak dan juga jalan luzum, jalan mesti, bukan. Itu semua dengan kemurahan dan kurnia Tuhan. Fakullu ni'matin minhu fadlun, setiap nikmat daripada Tuhan itu kemurahan Tuhan. Wa kullu niqmatin minhu adlun, setiap daripada balasan Tuhan itu keadilan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, maka tidak ditanya Allah tentang apa yang dia buat, bahkan merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Wal adlu, apa itu al adlu? Malil maliki an yaf'alahu min ghairi munazi'. Adil itu apa yang bagi yang memiliki boleh melakukan tanpa ada munazi', tanpa ada sebarang bangkangan, lawanan, tak ada lawan. Itu adil. Adil benda yang malil malik, apa yang boleh bagi malik, pemilik, untuk buat tanpa ada orang boleh lawan, sebab hak dia. Orang lawan tu salah kira. Itu adil. Wal aqdiyatu, apa makna aqdiyah? Jam'u qada, jamak kepada qada, ketentuan. Wa huwa tanfidhul hukmi ala mustahiqihi, iaitu melaksanakan hukum di atas orang yang berhak. Wallahu a'lamu. Thumma qala wala yuqasu adluhu bi'adil makhluqin. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
Soalan tak ada. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.